Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membincangkan tentang Jawa dan Melayu di dalam sejarah. Salah satu faktor yang menjadi duri di dalam daging hubungan Malaysia-Indonesia ialah sentimen perseteruan Melayu-Jawa yang masih disuburkan sesetengah pihak. Ia merupakan sentimen klasik yang menghantui usaha perpaduan sebenar rumpun Melayu di Nusantara ini. Sungguh pun secara diplomatiknya, Malaysia dan Indonesia masih dikira negara yang bersahabat. Jarang ada pengkaji sejarah kedua-dua belah negara yang mahu mengetengahkan fakta sejarah hubungan baik kedua-dua komuniti penduduk asal Nusantara tersebut. Seolah-olah Jawa dan Melayu itu bagaikan air dengan minyak yang tidak mungkin punya sejarah baik bersama. Walhal sejarah membuktikan hubungan Jawa dan Melayu itu saling berkait rapat sejak zaman Sriwijaya lagi. Malah, apabila kita semua bersatu, rumpun Melayu mampu mempertahankan Nusantara dari pencerobohan bangsa asing. Setelah kejatuhan Empayar Cermin, iaitu Langkasuka di utara dan pantai timur Semenanjung, Kerajaan Thai Ayutthaya cuba menaluki keseluruhan Nusantara, iaitu alam Melayu. Mereka cuba merentasi lautan untuk menjajah Pulau Jawa. Perhitungan mereka silap besar apabila mereka telah bertemu dengan armada Majapahit. Kekuatan maritim Majapahit berjaya mematahkan serangan Ayutthaya. Tentera penjajah bangsa Thai tersebut dikejar oleh prajurit-prajurit Majapahit sehingga kembali ke utara Semenanjung. Ketika itu, pasukan tentera Empayar Majapahit diketuai oleh Perdana Menterinya yang digelar sebagai Mahapatih Gajah Mada. Sebab itu, nama tokoh ini disebut juga di dalam buku teks sejarah Malaysia di sekolah kerana ia ada kena mengena dengan sejarah Semenanjung Pra-Melaka. Mahapatih Gajah Mada dan tentera Empayar Jawa Majapahitlah yang telah membebaskan wilayah-wilayah bekas Empayar Melayu Langkasuka, Cermin di utara Semenanjung dari cengkaman Empayar Thai Ayutthaya. Mahapatih Gajah Mada memerdekakan kawasan Kelantan dan memberi gelaran kepada Kerajaan Baru Kelantan yang terbentuk itu dengan panggilan Majapahit Barat. Kerajaan Kelantan Majapahit Barat tersebut menguasai kembali wilayah-wilayah bekas Empayar Langkasuka Cermin dahulu. Dan akhirnya, Kerajaan Kelantan Majapahit Barat ini menukar namanya kepada Kerajaan Cermin Jeddah kerana kedudukan pusat kerajaan ini yang bernama Jeddah di Kelantan. Kerajaan Melayu ini sebahagian dari naungan Empayar Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Pada tahun 1357, Raja Barubasa sebagai pemerintah Cermin Jeddah bergabung kekuatan ketenteraan dengan pasukan tentera Jawa Empayar Majapahit yang diketuai oleh Mahapatih Gajah Mada. Mereka marah ke arah utara segenting kera memerangi tentera-tentera penjajah bangsa Thai sehinggakan kedua-dua pihak rumpun Melayu tersebut berjaya menakluk kota Ayutthaya, pusat pentadbiran Empayar bangsa Thai. Kota itu diduduki oleh nenek moyang kita tersebut buat sementara waktu. Hubungan antara etnik Jawa dan Empayar Majapahit dengan etnik Melayu Kelantan, Patani, juga dikenali sebagai etnik Melayu Yawi ataupun Jawi, terbina sangat erat sekali. Sehingga kini, keris kebesaran Istana Kelantan yang bernama Keris Pelangi Merbu juga digelar sebagai Keris Majapahit, simbol Empayar gabungan bersama rumpun Melayu menentang siri penjajahan Empayar bangsa Thai dari arah utara. Setelah memeluk Islam, Sultan Baki Shah Putra dan pengganti kepada Raja Barubasa telah menghantar rombongan diraja bersama-sama dengan ulama untuk membawa syiar Islam kepada Empayar Majapahit sebagai membalas budi pertolongan Majapahit terhadap Melayu keturunan Langkasuka, Cermin di Semenanjung ketika menghadapi pencerobohan kerajaan Thai Ayutthaya. Dari sejarah inilah lahirnya sebilangan wali-wali Songo yang berdakwah sekitar Pulau Jawa, khususnya dan Nusantara amnya. Pernikahan Sultan Iskandar dan Suhita.
Cucu Raja Baru Basa Sultan Iskandar Shah iaitu Raja Kemas Jiwa telah bernikah dengan Suhita iaitu cucu bentara yakni Raja Majapahit yang teragung Hayam Wuruk pada tahun 1427. Raja Kemas Jiwa meninggalkan tempat asalnya iaitu Kelantan untuk bersemayam bersama permaisurinya di Pulau Jawa. Pentadbiran Kerajaan Cermin Jeddah diserahkan kepada abangnya iaitu Sultan Sadiq Muhammad Shah. Setelah masa berlalu, Kerajaan Cermin Jeddah di Kelantan itu menghadapi serangan berskala besar sekali lagi dari bangsa Thai. Pada tahun 1429, Sultan Sadiq Muhammad Shah meninggal dunia menyebabkan adiknya Raja Kemas Jiwa yang berada di Pulau Jawa terpaksa kembali ke Semenanjung untuk menyelamatkan kerajaan nenek moyangnya di Kelantan itu. Sekembalinya Raja Kemas Jiwa di Kelantan, baginda menamakan kerajaan di negeri itu sebagai Kerajaan Majapahit II, mungkin untuk menunjukkan perkaitan dirinya yang bernikah dengan cucu Hayam Wuruk tersebut. Pusat pentadbiran Kelantan ketika itu ialah di Kota Mahligai dekat Bacu. Ketika itu Kota Baru belum wujud lagi. Sewaktu zaman Kerajaan Majapahit II yang diperintah oleh Sultan Mansur Shah, Kelantan yang telah dilemahkan oleh serangan bertubi-tubi oleh bangsa Thai itu telah diserang pula sebanyak 2 kali oleh Empayar Melayu Melaka yang sedang meluaskan dominasinya di bawah sultannya yang terakhir dan zalim iaitu Sultan Mahmud Shah. Maka jatuhlah Kelantan di tangan Melaka hanya untuk sementara waktu sebelum Melaka pula jatuh di tangan Portugis beberapa tahun setelah itu. Kemerosotan Majapahit, kebangkitan Melaka. Ketika Empayar Majapahit di Pulau Jawa itu pun mengalami kemerosotan teruk, Empayar Melaka meluaskan pengaruhnya di kawasan-kawasan yang pernah berada di bawah naungan Majapahit. Lebih seabad setelah kejatuhan Majapahit II di Kelantan akibat serangan Melaka, di Patani lahirlah apa yang dinamakan sebagai Persekutuan Patani Raya. Raja Sakti I dari Kota Mahligai, Kelantan telah mengasaskan penubuhan persekutuan tersebut. Baginda memindahkan pusat pemerintahan persekutuan tersebut dari Kota Mahligai ke Patani. Persekutuan Patani Raya telah berjaya menaluki semula tanah bekas jajahan Empayar Melayu Melaka yang telah terbebas apabila Empayar Melayu itu jatuh diserang Portugis. Antara wilayah-wilayah yang berjaya dinaungi Persekutuan Patani Raya itu ialah Kelantan, Terengganu dan sebahagian utara Pahang. Di selatan Semenanjung Tanah Melayu pula terbentuknya Empayar Johor, Riau, Lingga yang merupakan sebuah empayar lebih kecil hasil dari kejatuhan Empayar Melayu Melaka tersebut.